Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran. Nama saya Siti Nur binti Mak Saleh. Panggilannya Makcik Siti lah. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan tetapi menetap di Kuala Lumpur. Asal Kota Baru tapi menetap di KL, dah lama dah duduk KL. Umur bulan 2 ni masuk 68 tahun lah. 23 Februari genaplah 28 tahun. Berapa? Rasanya paling tua 68 tahun Ustaz. Allahu Akbar. Nampak muda lagi. Dah tua dah bang. Agaknya makcik ni paling tua kot dalam grup ni. Tak ada lagi. Ada lagi. Lepas tu? Pengalaman saya tak banyak sangat lah. Dan cerita saya ni tak menarik mana Ustaz. Tak apa. Saya mula belajar Quran masa umur 6 tahun lah. Mulai 6 tahun saya belajar Quran, berguru dengan emak sendiri. Dari belajar dari alif bata sampai boleh baca Fatihah sampai ke 3 kul lah. Dan bila mulai umur 7 tahun, barulah mak saya hantar berguru dengan guru Quran lah. Ya, tapi guru kampung. Okey. Guru kampung. Dan pertama kali saya khatam Quran semasa umur 10 tahun. Masa khatam Quran pertama tu setakat boleh baca je lah. Hukum panjang pendek tu tak tahu tapi boleh baca. Sampailah khatam. Dan mulai daripada umur 11 tahun hingga ke umur 13 tahun, saya belajar masih dengan guru kampung juga tapi guru lain pula. Sempat khatam sebanyak 2 kali. Dan dengan guru yang kedua ni adalah sikit-sikit didedahkan dengan bacaan panjang pendek, dengung tak dengung. Tapi tak pernah disebut pasal hukum-hukum mat ni. Jadi sampai umur 13 tahun pun tak pernah tahulah hukum-hukum, nama-nama hukum tajwid lah. Walaupun ikhfa hakiki ke tak ada? Tak ada. Okey. Tahu baca je. Baca, okey. Kenapa panjang berapa harakat panjang pun tak diberitahu. Cumanya yang ni baca panjang. Yang ni dengun macam tu je diberitahu. Okey. Lepas tu dari umur 14 tahun hingga 23 tahun tu baca Quran tu baca tapi tak berguru lah sebab masa tu kan belajar kan. Sibuk dengan belajar je jadi tak ada pay attention lah untuk nak berguru Quran ni. Sehinggalah sampai kalau nak kata dalam tempoh tu baca Al-Quran tapi baca dengan level yang dulu je lah. Sehinggalah umur 24 tahun bila dah masuk mula kerja, alhamdulillah tempat makcik kerja tu 3 kali seminggu ada ceramah agama. Dan antara ceramah tu setiap minggu tu adalah 1 jam untuk kelas Al-Quran. Makcik Kiti dulu kerja dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri. LHDN. LHDN. Jadi setiap minggu 1 kali je lah belajar Quran 1 jam, itu pun waktu rehat. Ada kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk lah. Kalau ada apa-apa tak masuk. Jadinya tidak committed sangat lah. Tapi tak adalah istilah lari tu. Istilah lari tu. Nak kata lari terus tu tak adalah. Cumanya kalau sibuk sikit ke apa tak masuk kelas macam tu lah. Okey. Dan masa kat pejabat tu lah baru didedahkan dengan hukum-hukum mat, barulah dengar idgham, izhar semua tu. Tapi makcik ialah belajar dalam kelas yang macam tu, jadi dia tidak tekan sangat, tak ada apa ni, macam mengajar sambil baca sambil diberitahu je kan. Jadi makcik tak faham hukum idgham tu macam mana, izhar tu macam mana. Jadi bagi makcik rasanya susahnya tajwid ni. Tak boleh nak faham. Kan?
Ah, Masa tu ah, tahun bila tu? 2000? makcik mula kerja 1977. Tak ada Ustaz tahun. belum wujud lagi. 1977 makcik mula kerja. Okey. Lepas tu? Ha. Nama-nama hukum memang tak dapat lah. Nah, sepanjang bekerja tu makcik adalah belajar dengan guru-guru tapi tak committed. Sebab ada kelas yang diadakan selepas waktu berjabat, ada kelas waktu rehat tengah hari. Jadi macam terkejar-kejar kan. Tapi belajarlah Quran. Nak kata tinggal langsung Quran tu tidak. Tapi Dengan guru. itulah. Tidak committed dan guru pun tidak guru yang sama kan. Sehingga bila lah? Satu hari itulah. Satu petang tu makcik duduk-duduk belik-belik FB tiba-tiba muncul ustaz kan dekat FB makcik. Masa tu makcik tengok ustaz tunjuk apa tahu? Ustaz tunjuk nombor 7 Arab dengan nombor 8 Arab beza. V terbalik dengan V. Sebab benda tu je. V betul tu nombor 7, V terbalik tu nombor 8. Lepas tu ustaz pun ada sebut pasal yang apa? Waqiah magnet rezeki. Tak akan bermula bila-bila. Sejak itulah makcik macam eager sangat nak tahu apa benda magnet apa ni waqiah rezeki ni. So tunggu-tunggu, lepas tu tajuk pula apa 101 kesalahan. Dari situlah timbulnya keinginan makcik untuk nak ikut ni, nak tahu ni apa benda kesilapan-kesilapan ni. Sebabnya yang rasa sangat nak tahu tu sebab surah Al-Waqiah ni macam jadi salah satu surah amalan harian lah kan. Jadi nak tahu lah. Waqiah baca ketika mana? Pukul apa? Selalu makcik baca antara Maghrib dengan Isyak. Jadi nak tahulah hari-hari baca tiba-tiba tengok ada 101 salah kesilapan. Apa benda aku ni baca betul ke tak baca tak betul selama ni kan? So dari situlah makcik ikut Al-Waqiah ni sehinggalah ke hari ini. Pada tu 18.3 mulai 18 hari bulan 3 mula first day PKP kan. Semasa tu kelasnya pukul 6.37 terkejar-kejar jugalah tiap-tiap pagi kan. Cik semua Hizbut Ayan Cik dengan Hizbut Cik semua. Cik Ayan, Cik Hizbut Cik semua tu terkejar-kejar jugalah sebab kan lepas sembahyang subuh kita macam nak zikir lama sikit pun tak boleh lah sebab nak kejar nak kelas ni kan. So bila dah first day masuk tu, first day ustaz dah cakap dah bagi formula tajwid 6 campur 2 sama dengan 100. Apa benda ni tak pernah dengar. Jadinya sejak itulah makcik jadinya dari sehari ke sehari macam apa kita kata minat tu bertambah lah. Nak betulkan baca Al-Quran tu. Sebelum ni kan makcik tak tahu yang bila sebut 3N, 9TW semua tu apa benda. Jenis-jenis tanwin pun tak tahu sebelum ni. Sebelum join Al-Mukhlisin kan. Jadinya dengan Al-Mukhlisin lah makcik kenal macam kenapa dengun, kenapa hukum ni terjadi macam ni tu. Membaca Al-Quran pun macam lebih confident lah kan. Lebih ada keyakinan lah, confident. Lebih yakin lah baca tu rasanya tu, macam betul lah. Sebab selama ni duk rasa dah betul dah. Tapi sebab dah kata banyak kali tu ingat perasan sendiri dah rasa macam dah betul dah baca tu. Tapi rupanya masihlah ada kesilapan-kesilapannya. Itu salah satu di antara yang makcik sangat-sangat syukur. Sebab sebelum ni makcik tak pandai tulis Jawi tau. Sebab apa? Masa zaman makcik sekolah Inggeris dari darjah 1 sampai habis. Jadi sekolah tak ada diajar tulisan Jawi. Kita belajar agama pun tulis kod Rumi.
masa zaman makcik tu Kalau sekolah Melayu ada tulisan Jawi tapi sekolah Inggeris tak ada masa tu. Kira zaman tu Jadi zaman Zim apa? Toche. masa, Piramli, zaman Piramli. masa tu kan macam zaman dia nak hapuskan tulisan Jawi. Oh, zaman tu. Sebab kita belajar agama, buku agama pun semua dalam tulisan Bumi. Kecuali ayat-ayat Quran saja. Jadi makcik memang tak pandai. Semasa makcik kerja, makcik pernahlah masuk kelas bahasa Arab. Okay. Tapi ustaz tu suruh pergi tulis kat whiteboard. Dalam kelas ramai, makcik tak tahu nak tulis. Mula-mula makcik cakap lah, hari ni tak dapat lah ustaz, lain kali ya. Lama-lama berapa kali nak bagi excuse macam tu. Lepas tu langsung makcik tak masuklah kelas. Dah penting lah. Penting lah. Sebab tak tahu nak menulis. So sekarang ni bersyukur sangat dengan Al-Muhsin ni kan wajib hantar homework semua, jadi makcik gigih berusaha juga belajar tulisan Jawi. Sehingga mula-mula punya homework tu makcik tulis kat lain dulu, praktis satu-satu. Bila dia rasa okey dah dulu, suruh anak tengok betul tak ni tulis ni. Anak kata okey, barulah transfer dekat Tak beli kertas karbon? Tak ada. Tak ada beli kertas karbon. Nak tekap kan? Tak. So sekarang ni alhamdulillah lah dah dapat tulis yang ayat-ayat Quran, walaupun taklah secantik mana tulisan, tapi rasa Ustazah Isma dia boleh faham lah tulisan makcik tu. Yang penting faham. Yang penting faham. Okay. So amalan harian makcik Siti macam mana dengan Quran? Amalan makcik memang hari-hari makcik baca Quran. Masa kerja dululah makcik banyak masuk kelas-kelas selepas waktu pejabat kan. Kelas tasawuf lah, semua masuk kat office. Jadi ustaz selalu cakap, kita sehari kena baca Al-Quran sekurang-kurang 100 ayat satu hari. Sebab 100 ayat ni akan datang pada kita untuk tolong kita dalam kubur nanti. Jadi makcik peganglah tu. Jadi setiap hari sekurang-kurang 1 ayat tu mesti baca. 1 ayat ke 100? 100 ayat. Tak kira lah pagi ke malam ke. Jadi satu hari tu mesti cukup 100. 5696. Surah Waqiah 96. So tambah 4 ayat. So baca Fatihah cukup lah. Tak adalah. Selalunya makcik amal surah Waqiah. Kalau lepas maghrib tu makcik baca Waqiah dengan As-Sajadah. Lepas tu baca Al-Mulk, baca Yasin. Itulah. Lebih lah, kadang-kadang lebih. Tapi kalau tak baca tu rasa macam macam ada sesuatu. Macam ada sesuatu yang tak cukup dalam hidup tu hari tu. Masa anak-anak kecil dulu, makcik ajar mereka mengaji sebelum makcik hantar kat dia orang kepada guru mengaji, makcik ajar dulu. Sebab makcik kata kita mesti ajar anak-anak kita walaupun alif bata. Sekurang-kurangnya kita jadi guru pertama Al-Quran anak-anak kan? Yes, betul. Jadi setiap anak makcik sebelum makcik hantar kepada guru mengaji, makcik hantar dia, ajar dia dulu sampai dia boleh kenal lah huruf-huruf dan baris-baris tu. Lepas tu baru hantar kepada guru-guru mengaji lah. Okay. Kemudian? Dan sekarang ni makcik mengajar juga, mengajar cucu secara online lah sebab cucu makcik ni yang makcik ajar ni duduk kat Kuantan. Oh, ni memang nenek intelektual ni. Nenek IT ni. Mengajar melalui online? Online. Oh my god.
Makcik ajar cucu, lepas tu adalah anak seorang yang duduk dengan makcik ni, anak dewasa dah. Pun makcik jadi. Sebabnya, ialah, kalau budak-budak muda ni, kalau tak diajak, lihat sikit nak baca Quran kan. Ya, benar. So, Tak ada sebab yang menyebabkan macam saya dah sebab kenapa saya baca Quran. Sebab saya pernah diuji dan saya memang hafal Quran. Jadi daripada hafal Quran kita diuji. Bila diuji kita terpaksa hafal Quran. Jadi kalau orang yang tak ada basic agama langsung ataupun ada basic agama baca Quran, tiba-tiba nak baca Quran, saya rasa something yang pelik juga kan. Ya, betul Ustaz. Dia orang boleh leka kan, duduk tengok TV boleh, duduk main handphone boleh. Tapi bila nak mengaji tu, lihat. Tapi sekarang ni alhamdulillah, mula-mula tu paksa. Ini anak dah dewasa ni. So sekarang alhamdulillah, dia dah boleh macam dah lancar dah. Sebabnya berhenti khatam Quran masa dulu, patut tak baca-baca lah kot. Sampai sekarang baru. Khatam tu pun saya rasa masa umur 10 tahun khatam. Khatam kan? masa sekolah rendah lah. 10 tahun, 12 tahun. So sekarang umur berapa? 30 apa? Sekarang umur dah nak 30 dah. Tengok 20 tahun. 20 tahun yang saya nak cerita, saya kongsi sikit. Kebanyakan yang datang Al-Muqrisin tanya berapa tahun dah tak berguru? 20 tahun, 10 tahun. Kalau saya tanya berapa tahun tak berguru, kalau saya sebut 2 tahun tu tak akan jawab lah. Biasa 10, 20, tu. Itu biasa. Ya, Ustaz. Memang. Mula-mula makcik suruh ajak dia baca, ya Allah, lidah tu dah jadi keras. Tapi hari-hari dah sekarang dia duk asah hari-hari, insya-Allah lah dah lancar dia punya bacaan tu. Okey. Macam sekarang ni Makcik Siti dah hafal surah apa? Waqiah, Al-Mulk dan Sajadah. Tapi tanpa sebut nama ayat. Kalau sebut nama ayat tak boleh Ustaz. Kalau tak boleh kena buat. Saya nak tengok 2 bulan selepas. Itulah makcik duduk bersama sekarang ni. Sekarang ni Ustazah Ismahani jadi saksi, dia ada dalam ni. Saya nak Makcik Siti baca dengan dia, hafal dengan dia 3 surah ni. Tapi dalam masa 2 bulan saya nak 2 surah aja. Waqiah dengan surah Al-Mulk. Waqiah dan juga surah Al-Mulk, saya nak 2 surah ni baca sambil sebut nombor ayat. 2 bulan bulan yang ketiga baca depan saya. Insya-Allah. Baca depan saya. 2 bulan saya bagi masa 2 bulan. Insya-Allah. Sebab kalau nak sebut nama ayat tu dia macam dah terputus kan? Tak boleh. Sebab itulah di antara sebab kenapa saya latih daripada awal. Orang kata nak hafal Quran, Ustaz payah. Sebab tu saya latih daripada awal. Mula-mula tengok, baca. Lama-lama dia jadi biasa. Kalau nak suruh saya baca contoh surah Sajadah, nak suruh baca ayat yang ke-21, kita boleh baca wala nuziqannahum, muka surat 417 surah Sajadah. Baca. Saya dah boleh baca, dah boleh ingat dah dekat mana ayat dia apa. Sebabnya apa? Kita dah terbiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makcik Siti sebut Allahumma salli ala Muhammad. Makcik Siti nak jadi orang yang pertama ajar anak Quran, betul? Nak jadi orang yang pertama ajar anak Quran. Okey. So saya tunjuk contoh. Saya tunjuk contoh ni, ini anak saya. Mana Sinan? Saya ajar Arab. Memang saya ajar daripada awal lagi. Sebab dia apa? Dia bergantung kepada macam mana ajaran kita. Dia boleh. Sekarang ni macam saya sangat orang kata terbuka hati saya tadi. Macam Makcik Siti kongsikan, ajar cucu melalui online. Hebat. Ajar cucu melalui online. So sekarang ni ada masalah apa lagi nak kata? Saya tak boleh nak ajar cucu, saya tak boleh nak ajar anak sebab dia jauh. Tak ada alasan lagi. Banyak lagi cara. Dan saya mana Kak ni? Kak Roshani, saya challenge Kak Roshani untuk ajar
cucu dia pula. Kak Roshani. Tengok macam ni. Ajar macam mana Kak Roshani? Ajar melalui online ya. Ajar rumah Ustaz. Dan hak tu cucu lain. Cucu duk lain pula. Ajar cucu lain pula. Cucu hak duk depan ajar lain. Tapi Kak InsyaAllah, insyaAllah. Kak Roshani ni dia tak boleh ajar sebab apa? Dia Backend. dia nurut guru dia. Satu doa untuk saya dan Al-Mukhlisin. Sebab orang yang Tuhan panjangkan umur dia adalah orang yang sangat hebat. Siapa yang Tuhan panjangkan umur, sebenarnya orang itu ada kelebihan. Cuma kelebihan dia tak sama. Jadi saya nak doa daripada orang yang dipanjangkan umur. Orang yang panjang umur lebih-lebih lagi umur yang 65 ke atas. Orang yang umur 65 ke atas, insya-Allah dia dipanjangkan umur, mesti ada kelebihan dalam diri dia dan saya nak doa tu. Okey, so silakan baca. Sisi apa perkongsian? Nasihat macam mana ya Ustaz? Nasihat sebagai orang yang berumur. Buat macam ni, buat macam nak bagi nasihat dekat anak-anak. Saya ni macam cicit lah, bukan cucu lagi. Silakan. Mungkin ni lah kita ni kan hidup kita ni tak lama, kita tak tahu apa ni bila Allah nak ambil kita. Jadi kita janganlah terlalu leka. Dekatlah di apa ni kita dengan Al-Quran. Yang makcik dia selalu dia cakap dengan anak-anak makcik lah. Kecek supaya kalau anak-anak hok muda ni dia kecek macam ngepek. Ngepek lah. Lah ni saya bagi makcik Siti ngepek. Silakan. Tapi makcik ni bukan orang jenis ngepek. Bagi nasihat, silakan. Makcik tak pandang ngepek. Tapi selalulah beritahu anak-anak kan. Walaupun sibuk, masing-masing sibuk kerja, orang boleh buat overtime kerja. Tapi macam untuk Al-Quran ni, buat tak tahu je. Tapi makcik selalu cakap dengan dia orang, sibuk-sibuk kerja tu kerja juga, tu hak dunia. Jadi kita Al-Quran, kelas-kelas mengaji ni, kenalah juga cari masa untuk pergi. Sebabnya yang ni yang akan tolong kita di akhirat nanti. Hak dunia ni, yalah untuk dunia pun kena-kena juga. Tak boleh. Tapi jangan terlampau lah makcik kata dengan anak-anak macam tu. Sekurang-kurangnya satu hari, walaupun sikit, mesti baca Quran. Tapi setakat ni Alhamdulillah makcik tengok anak-anak makcik, tiap-tiap hari diorang baca Quran. Sikit dengan banyak aja. Ada yang malam baca, ada setengah tu yang baca lepas maghrib, ada yang baca lepas subuh. Setakat ni Alhamdulillah lah semuanya macam tu. Ada perubahan lah. Ada perubahan. Ada perubahan lah. Lepas tu cucu-cucu pun makcik kata macam tu. Mana-mana yang leka-leka ni, sebab kalau dengan cucu, tahulah budak-budak sekarang kan, asyik dengan gadget aja. Jadi makcik selalu macam tu lah, tengah-tengah duduk leka-leka. Sebab anak cucu makcik ni duduk jauh-jauh semua. Jadi sekali-sekali kalau pergi rumah dia orang tu, tiba-tiba je makcik kata, letak semua handphone, ambil Quran, mari belajar, mengaji. Dia orang panggil makcik Wan. Wan ada kat sini, mari belajar membaca mengaji, walaupun sekejap pun tak apa. Jadi dia orang pun dah jumpa nenek sekali-sekala tu, dengar je lah cakap nenek. Macam tu lah. Itu di antara orang panggil magnet. Di antara benda kenapa saya namakan waqiah magnet rezeki, bukan cerita tentang waqiah tu. Saya nak cerita tentang magnet Quran tu. Kita pergi mana-mana pun, kalau kita dekat dengan Quran, insya-Allah dia akan jadi magnet kepada orang lain. Dia tak akan macam Makcik Siti sebut tadi, mari datang, Wan ada kat rumah macam tu. Jadi benda tu dia jadi habit. Dah jadi tabiat. Yes,
Dah jadi habit Ah. kita nak mengaji Quran, nak ajak orang lagi. Itulah yang kita nak, insya-Allah. Jadi yang terakhirnya saya nak doa daripada doa sikit dah. Doa sikit daripada Makcik Noh, Makcik Siti dan orang lain. Saya nak semua orang aminkan doa. Doakan beberapa doa. Yang satunya nak biar kita orang semua ni panjang umur. Yang kedua minta supaya Allah SWT Muhammad diberikan rezeki untuk hafal 30 juzuk dan mati husnul khatimah dan juga dalam kubur selamat dan selamat dunia akhirat. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa alamak silap. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkatilah majelis kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kepermudahkanlah segala urusan kami dalam membaca Al-Quran, ya Allah. Terangkanlah hati-hati kami, kuatkanlah ingatan kami. Ya Allah, panjangkanlah usia kami dalam mentaati segala perintah-Mu, terutamanya mendekatkan diri dengan Al-Quran. Berikanlah kefahaman kepada kami agar dapat kami memahami Al-Quran, mengamalkannya dan mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan, berkatilah guru-guru kami, ya Allah. Panjangkanlah usia mereka agar dapat mereka menyampaikan ilmu-ilmu mereka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat Al-Quran kami, ya Allah. Berikanlah kepada mereka kefahaman, kuatkan ingatan mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka untuk menghafal Al-Quran, menghafal 30 juzuk Al-Quran. Ya Allah, berikanlah Al-Quran hidup kami, ya Allah. Sinalah hati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Memudahkanlah urusan kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya hanya pada kami memohon, ya Allah. Hanya pada Engkau kami mengharap, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kesehatan terbaik pada kami semua, ya Allah. Sampai dapat kami beribadah kepadamu dengan lebih sempurna, agar dapat kami memperbaiki diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karuniakanlah kesihatan yang baik kepada guru kami, Ustaz Zul, ya Allah. Permudahkanlah segala urusannya. Lapangkan pintu-pintu rezeki baginya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana zalamna Allahumma inni as'aluka rahmatan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Kullu ma fi'atan min indik farhani innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
لا تعظم واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم. Okay, alhamdulillah, terima kasih Siti atas doa. Alhamdulillah, insya-Allah kita nak sama-sama doa untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak ingat nama apa. Anak Mona. Kak Mona, nama apa anak Kak Mona? Alhamdulillah. Terima kasih semua dan terima kasih Ustaz Zul atas perkongsian ilmu dan doa sebentar tadi, dan terima kasih juga Makcik Siti. Terima kasih juga Siti yang berkongsi berkenaan dengan macam mana perjalanan hidup Makcik Siti sendiri bersama dengan Al-Quran, dan macam mana Makcik Siti membimbing, macam mana Makcik Siti membimbing ahli keluarga untuk sama-sama menghidupkan, sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai rutin, sebagai kehidupan. Dan Masya Allah, inilah antara perkara yang boleh kita ambil supaya sebagaimana Makcik Siti buat, kita pun nak buat benda yang sama, kita pun nak berusaha untuk buat benda yang sama untuk diri kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita, perjalanan kita bersama dengan terima kasih, dan sekadar itu dulu untuk malam ini, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Siti.